Waalaikumsalam. Awak sihat? Sihat, Alhamdulillah. Saya ketika ini berada di Kompleks Sukan Negeri di Paroi. Okey. Baik, silakan dengan laporannya. Okey, terima kasih Alin. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Dan hari ini merupakan hari yang sangat dinantikan oleh semua peminat sukan di Negeri Sembilan kerana hari ini berlangsungnya Kejohanan Sukan Negeri Sembilan atau singkatannya dikenali sebagai Suknes tahun 2024. Dan lebih menariknya hari ini Suknes akan mempertandingkan 4 acara iaitu sukan badminton, bola jaring dan juga takraw dan juga futsal. Jadi tapi hari ini hari 16 Februari hari pertama kejohanan Suknes membuka tirai. Jadi hari ini hanya 2 sahaja acara yang akan berlangsung iaitu acara acara futsal, acara badminton dan juga sepak takraw. Dan lebih menariknya hari ini saya berbesar hati saya bersama-sama dengan tetamu yang juga merupakan exco belia dan sukan Negeri Sembilan juga merangkap sebagai adun palung iaitu yang berhormat Mustafa Nagur. Jadi apa khabar Pak Mus? Baik, Alhamdulillah. Boleh saya panggil Pak Mus? Yes. Biasa. Okey, hari ini Pak Mus, kalau kita boleh dapat lihat di pekarangan stadium hari ini, kita Center boleh court. Center Court. Yeah. Kita boleh nampak ramai sangat saudara mara yang hadir memberi sokongan kepada keluarga mereka yang sendiri bermain di Center Court ini. Jadi bagi pandangan Pak Mus, apakah ini sesuatu perkara yang baik ataupun di sebaliknya? Okey, pertamanya terima kasih. Ya. Sudah jumpa Pak Mus datang sama hari ini. Sama-sama Pak Mus. Jadi kalau kita lihat apa yang berlangsung ini adalah sukan, ya, pastinya sesuatu yang sangat baik untuk masyarakat kita kan. Supaya kita aktif bersukan, ya. Jadi hari ini kita lihat kita mulakan dengan 2 acara ataupun 2 sukan. Ya. Satu ialah takraw dan kedua badminton. Dan takraw ni bukan saja dihadiri oleh 30 lebih pasukan daripada seluruh Negeri Sembilan, tetapi dan satu lagi, pasukan yang hadir ini adalah yang terbaik di setiap Dewan Undangan Negeri seluruh Negeri Sembilan. Jadi yang hadir pada hari ini bukannya biasa-biasa, kesemua atlet merupakan atlet yang profesional. Tak adalah profesional tapi mereka berpengalaman. Jadi mereka boleh hadir di sini dan bermain di kejohanan Suknes pada tahun ini. Sebab mereka bertanding dulu di peringkat DUN masing-masing. Ya. Di DUN ada banyak kan pasukan. Jadi yang champion, yang terbaik itu yang dipertaruhkan mewakili DUN mereka untuk ke peringkat negeri. Okey, Pak Mus, seperti yang kita tahu, kejohanan Suknes ini dianjurkan pertama kali pada tahun 2006 dan kali terakhir dianjurkan adalah pada tahun 2017. 7 tahun penantian ni Pak Mus. Jadi dari segi perbezaan ataupun senang cerita perbezaan lah daripada edisi 2017, adakah ada penambahbaikan untuk edisi tahun 2024 ni? Okey, kalau tanya itu pastinya Pak Mus tak tahu sebab Pak Mus tidak terlibat ketika 2007, 2017 ya. Tapi apa yang Pak Mus tahu ialah sekarang ini dan insya-Allah pada masa-masa yang akan datang kita pasti akan mengelokkan lagi ya, memperbaikkan lagi apa yang kita buat pada tahun ni. Contohnya, Pak Mus dengar ada yang kata kenapa hanya 4 sukan. Kan? Ada yang peminat pingpong pun nak juga. Sebab sebelum ni Pak Mus, untuk pengalaman Pak Mus, pada tahun 2017 dipertandingkan 10 acara. Namun pada tahun ini 4 acara. Itulah ramai yang tertanya sebenarnya. Pada tahun 2017 juga, kalau tak silap Pak Mus, masa itu juga ada sumbangan dana daripada kerajaan pusat, daripada kementerian. Jadi kali ini supaya kita nak membuka balik gelanggang sukan Negeri Sembilan ni, kita mulakan dulu dengan 4 sukan dan ditaja sepenuhnya oleh kerajaan Negeri Sembilan. Jadi insya-Allah kita doa sama-sama kan. Semoga pada tahun hadapan kita ada rezeki kita buat lebih banyak lagi sukan untuk dipertandingkan. Dan seperti kita tahu juga Pak Mus, Negeri Sembilan kita ada 7 daerah dan kita merangkumi 36 DUN. Namun hanya 34 sahaja yang bertanding. Jadi antara 34 DUN ni, Pak Mus sebagai adun palung, adakah Pak Mus rasa palung boleh memenangi kesemua sukan ni? Ini soalan mencabar minda namanya. Sebenarnya Pak Mus, harapan Pak Mus ialah semua happy lah. Ya. Sebab sebagai ahli sukan, kita bila dapat peluang seumpama ini satu benda yang sangat bermakna pada mereka yang bersukan lah ya, yang minat sama ada bola jaring ke, bola apa nama ni, takraw ke, badminton ke. Pertamanya platform. Platform untuk bertanding di peringkat negeri. Kemudian kalaulah dan siapa yang terbaik dia akan menang lah. Ya, jadi kalau palung
boleh melahirkan atlet terbaik, pasti kita Pak akan Mus yang orang paling happy dalam dunia ni lah. Ya, sudah pastinya. Dan sebenarnya kawan-kawan saya juga semua mengharapkan begitu. Ya, 36 don, kesemuanya mengharapkan supaya don mereka menjadi juara. Kita masing-masing ada kita punya peranan dan juga macam mana nak cakap kita ada goal kita. Kita nak dapat nombor berapa, kita nak menang berapa. Tapi yalah, macam Pak Mu cakap, biasa dalam sukan ni kita ada kalah menang. Siapa yang menang, alhamdulillah lah. Siapa yang kalah, kita teruskan untuk memenangi acara yang seterusnya. Betul. Jadi untuk Suknes juga Pak Mus, pada tahun 2017 pasukan daripada Jempol daerah, waktu itu mereka berlawan antara daerah, namun pada kali ini mereka berlawan antara DUN. Jadi mungkin Pak Mus boleh ceritakan sikit macam mana dari segi program ini, dari segi DUN ni. Baik. Ya, dulu mungkin pasukan terbaik di daerah yang akan diangkat ke peringkat negeri. Tapi sekarang ini kita beri peluang pada setiap akar umbi ni. The grassroots ni, maknanya ke 36 Dewan Negeri semuanya boleh menghantar peserta ke peringkat negeri. Ini satu lagi level yang berbeza lah. Kalau dulu dia pilih di kalangan daerah yang terbaik saja boleh pergi kan, tentu pasukan kan. Sekarang ni semua boleh sampai ke peringkat negeri. Ini sebenarnya adalah satu pendedahan, pendedahan kepada anak-anak muda, kepada mungkin juga anak-anak kampung yang mungkin tak berkesempatan untuk bermain di center court, bisa kata bermain di Kombes, di peringkat negeri. Kita beri ruang dan peluang pada mereka yang ini. Dan harapan Pak Mus supaya akan ada di kalangan atlet-atlet ini yang perform, yang ada bakat yang unik, untuk kita dapat cungkil bakat-bakat baru ni untuk mewakili negeri dan negara kita, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Jadi mungkin pendengar dan juga penonton di FB Live Negeri FM ketiga ini, Pak Mus, mereka juga mungkin tertanya, adakah acara Suknes ini akan dianjurkan setiap tahun selepas ini? Kalau ikut dia schedule dia dah 2 tahun sekali. Dia 2 tahun sekali. Namun demikian saya akan bincangkan dengan Yang Berhormat Menteri Besar dan Kerajaan sebagaimana ianya boleh kita jadikan, adakah kita kekalkan 2 tahun sekali ataupun jadikan program tahunan. InsyaAllah akan kita bincangkan. Okey, ini adalah untuk dari segi pembangunan di Suknes. Jadi antara program-program selain daripada Suknes, ada tak program akar umbi yang lain? Okey. Sebenarnya Suknes ini termasuk dalam salah satu teras Belia Sukan Negeri Sembilan, iaitu pembudayaan sukan. Ya. Kita nak supaya rakyat Negeri Sembilan ni cintakan sukan dan bersukan. Yang ini kita tengok adalah sukan-sukan untuk orang muda. Tapi kita ada banyak lagi sukan yang boleh disertai oleh golongan dewasa, golongan pertengahan umur, lelaki, perempuan, kanak-kanak dan sebagainya. Jadi Pak Mus telah sebenarnya ada perancangan sebenarnya. Setelah selesai Suknes ini, kita akan mulakan dengan satu lagi program yang saya tak nak beritahu dulu. Tak boleh bagi hint sikit pun tak boleh. Tapi biar dululah. Itu maknanya bagi pendengar yang semua dengarkan, itu adalah kejutan daripada Pak Mus sendiri nanti. Jadi kalau nak tahu, ikutilah Pak Mus di laman sosial pun ada juga kan. Okey, itu dari segi program akar umbi Pak Mus. Jadi mungkinlah daripada atlet-atlet yang memenangi setiap acara sukan di Suknes ni, ada tak kesinambungan mereka diserap masuk ke dalam program Negeri Sembilan seperti program untuk Sukma ke atau sebagaimananya? Yes, ini yang Pak Mus cakap tadi. Salah satu matlamat kita pengajaran Suknes ini ialah untuk mencokil bakat-bakat baru. Jadi Pak Mus sempat lihat tadi contohnya takraw, banyak bakat-bakat baru yang hebat. So ini akan diambil peluang oleh Persatuan Sukan, Persatuan Takraw contoh misalnya. Pestan. Pestan kan, untuk bawa mereka dan beri mereka ruang dan peluang untuk lihat mereka boleh pergi jauh ataupun tidak. Dan ini sebenarnya kita nak the new talent ni. Betul. Mungkin sebelum ni kita tak ternampak, mungkin mereka pun tidak ada peluang untuk mendedahkan diri. Ini this is the platform. Dan harapan kita besok dia terbaik, pastinya dia akan mewakili negeri kita. Okey, baik Pak Mus. Sekarang kita nak berhenti berehat dulu Pak Mus. Sebab sekarang ni Pak Mus, kita nak menantikan laporan daripada Fazril Amri, iaitu laporan badminton yang berada di Kompleks Belia Sukan Paroi di Kombes. Jadi sekarang ini silakan Fazril Amri.
Baik, terima kasih Amar di Grandstand. Saya Fazril Amri dan ketika ini saya berada di Kompleks Belia dan Sukan ataupun lebih dikenali sebagai Kombes di Paroi ini, yang mana hari ini telah pun bermulanya misi untuk mencari juara badminton Negeri Sembilan bagi kejohanan Sukan Negeri Sembilan SUKNES 2024. Acara badminton untuk hari ini telah pun bermula pukul 9 pagi tadi di Dewan Serbaguna di Kombes ini, dan kali ini 31 dun menghantar wakil masing-masing yang melibatkan 2 regu lelaki dan juga 1 regu perempuan. Untuk format pertandingan kali ini pula, untuk format lebih kurang sama dengan BATC ataupun Badminton Asia Team Championship yang sedang berlangsung ketika ini. Tiada had umur, cumanya perlawanan ini dijalankan dengan kategori terbuka. Perlawanan mengikut kumpulan juga dengan 31 dun bertanding hari ini dengan kiraan 30 mata tanpa deuce. 15 mata dengan 1 minit interval, kemudian berakhir dengan 15 mata lagi untuk mengakhiri perlawanan. Hari ini hanya perlawanan peringkat kumpulan sahaja yang akan dipertandingkan daripada pagi sehinggalah ke malam nanti. Sekarang ini berakhirlah sesi pertama sebentar tadi yang melibatkan 8 dun, di mana Jeram Padang berjaya menewaskan pasukan Bagan Pinang dengan 3-0. Pilah pula tewas 1-2 dengan Pertang. Labu mengantar Siang Pangan dengan 2-1 dan terakhir sekali Johor tewas 0-3 kepada Rantau. Jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan untuk sesi pertama, telah pun berakhir. Selepas ini akan bermula sesi kedua sehingga sesi yang keempat, di mana ada 4 lagi sesi yang akan dijalankan hari ini sehingga 9.30 malam nanti. Jadi saya nak mengajak anda semua, peminat-peminat sukan badminton di seluruh Negeri Sembilan, ayuh datang ke Kombes di Paroi untuk menyaksikan aksi badminton bagi SUKNES 2024. Anda boleh sokong pasukan kegemaran anda. Jadi kita kembali bersama Amar di Grandstand. Okey, kembali lagi bersama dengan saya Amar dan juga Exco Belia dan Sukan Negeri Sembilan, iaitu Yang Berhormat Mustafa Nagor atau lebih mesra dikenali sebagai Pak Mus. Okey Pak Mus, sekian tadi kita dapat lihat laporan daripada badminton di Kompleks Belia Sukan Paroi di Kombes. Jadi dari segi sukan badminton pula Pak Mus, untuk pembangunan di Negeri Sembilan, Pak Mus ada nampak potensi tak untuk membawa atlet kita ke peringkat nasional ataupun kita collab dengan BAM, Badminton Association Malaysia? Oh, sebenarnya untuk pengetahuan Negeri Sembilan adalah di antara negeri yang produce pemain badminton peringkat negara. Oh, mungkin ramai juga tahu. Yes. Pak boleh kongsikan. Contohnya adik-beradik Zakri Latif contohnya, ya. Ada keluarga Latif dan Cik Latif, ya. Keluarga dia dan ramai lagi sebenarnya. Dan kita juga ada beberapa muka-muka baru yang kita sedang tonjolkan, dan sebenarnya saya nak ucap terima kasih pada Persatuan Badminton Negeri Sembilan sebenarnya, ya. Mereka aktif. Aktif selalu mengadakan kejohanan-kejohanan untuk cokil bakat-bakat baru, dan pada hujung tahun lepas mereka buat pertandingan untuk mencari bakat ke SUKNES, ya. Sukma, ya. Ke Sukma. Jadi ini semua yang mereka buat, dan pada tahun ini juga ada beberapa siri pertandingan yang akan mereka buat untuk kita shortlistkan atlet-atlet atau pemain-pemain badminton untuk mewakili negeri ke peringkat kebangsaan di Sarawak pada bulan Ogos ini. Jadi dari segi persiapan atlet-atlet badminton, Pak Mus ada tengok tak adakah mereka ini masih lagi dalam keadaan macam mana nak cakap mentally prepared ataupun di sebaliknya? Proses ini kena berterusan. Ya, kena berterusan daripada sekarang sampailah ke kejohanan dan ketika kejohanan. Dia tak boleh sekarang dia prepared and then menjelang itu dia dah tak hilang fokus, tak boleh kan. Dia all the time. Sebab ini perlukan sokongan daripada semua pihak, daripada persatuan, daripada coach, daripada pengurusan pasukan, daripada parents. Semua kena sama-sama membantu supaya mewujudkan satu environment yang terbaik. Sebab seperti yang kita tahu juga Pak Mus, kalau sukan badminton ni merupakan sukan yang berintensiti tinggi. Kita memakai satu tubuh badan kita. Jadi mereka pun perlu kekal sihat, perlu kekal aktif. Jadi dari segi pemikiran mereka juga, mereka perlu lebih bersedia untuk menghadap perlawanan-perlawanan yang genting ni lah. Jadi di peringkat Sukma Pak Mus, boleh saya sentuh sikit. Pada Sukma tahun 2022 Pak Mus, kontijen Negeri Sembilan, mereka berkedudukan di nombor 10 dan berjaya mengaut sebanyak 19 emas, 6 perak dan juga 28 gangsa. Dan tapi kita tak tercapailah kita punya hasrat. Tak silap saya pada tahun 2022 Majlis Sukan Negeri Sembilan mereka
mereka menyasarkan 23 emas. Tapi kita hanya tinggal berapa lah, kita dapat 19. Jadi 20, 21, 23, kita hanya 4 saja lagi. Jadi untuk tahun ini Pak Mus, adakah Pak Mus merasakan kita akan mencapai sasaran tersebut? Okey. Untuk pengetahuan Pak Mus belum ada lagi meletakkan sasaran berapa emas, because itu Pak Mus kena tengok secara detail lah. Detail berapa banyak atlet yang terlibat dalam sukan, banyak sukan, dan nak tengok juga pencapaian mereka di peringkat negara untuk kita buat perbandingan dan kita buatkan andaian ataupun anggaran kan, berapa banyak emas kita boleh dapat. But for sure target kita tahun ini adalah untuk kita duduk kedudukan single digit. Single digit. Yes. Dulu nombor 10 kan? Sekarang ni nombor 9 ke bawah lah. Jadi itu dulu. Kedudukan kita tu kita nak single digit. Okey. Dari segi bilangan pungutan emas tu akan kita perincikan. Maknanya kalau kita dah capai single digit punya kedudukan, itu adalah proses untuk kita menjadi lebih baik. Yes. Jadi itulah dia untuk sukan badminton ataupun sukma juga. Jadi memang sukan ni kita kena ikut proses, kita tidak boleh memaksa untuk mendapatkan pingat. Sebab benda tu dia juga merupakan atlet tu punya apa? Dia punya, macam mana saya nak cakap? Dia punya desire dia. Desire dia. Itu dia punya ayat, desire dia. Jadi Pak Mus, untuk sukan badminton juga Pak Mus, antara kejohanan di sekolah ni, adakah Pak Mus merasakan ia juga dapat membantu untuk mereka menaikkan semula confidence dalam diri dia? Itu sudah pastinya sebab pembangunan sukan ini dia bermula daripada sekolah. Okey. Ya, even sekolah rendah. Ya. Ketika dalam usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, pembentukan mereka tu kita dah mula dah. Untuk semua sukan. Ya, bola sepak ke, badminton ke kan. Jadi sebab itu pembangunan ni sangat penting. Baik badmintonnya kan. Jadi badminton juga saya sempat tengok. Saya cakap tadi, persatuan badminton kita di antara yang aktif. Ya, tempoh hari dia buat pertandingan untuk 12 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah. So dapat tengok talent-talent dari kalangan anak-anak ni. Sekecil itu. Jadi kalau mereka terus di-develop dengan teknik yang betul, secara konsisten, insya-Allah mereka boleh jadi permata negeri dan negara masa akan datang. Itu untuk peringkat di sekolah rendah lah. Di peringkat sekolah. Jadi kalau untuk mereka yang tak tahu nak ke mana, nak cari siapa yang boleh bantu mereka dalam sukan badminton ni. Jadi budak-budak ni seeloknya mereka cari siapa Pak Mus? Adakah mereka perlu ke Majlis Sukan Negeri ataupun Persatuan Badminton Negeri Sembilan? Ini satu soalan yang baik. Ini Pak Mus dah share sedikit pengalaman Pak Mus lah ya. Di Palung, ni kawasan Pak Mus lah, di Palung tu ada satu persatuan, bukan persatuan, di kelab. Kelab badminton. So kawan Pak Mus ni dia mengajar budak-budak sekolah rendah ni, the teknik badminton. Tapi dia silo lah. Dia dengan kelab dia je lah. Kadang-kadang dibawa budak ni main ke tempat lain dan sebagainya. So apa Pak Mus syorkan pada mereka ialah supaya dia tubuhkan kelab secara berdaftar. Daftar betul-betul, daftar dengan Persatuan Sukan. Kemudian Pak Mus dia affiliate dengan Persatuan Badminton Negeri Sembilan. So bila Persatuan Badminton Negeri Sembilan, satu organisasi yang bertanggungjawab dalam pembangunan sukan badminton Negeri Sembilan, bila mereka boleh buat mereka buat pertandingan atau kejohanan, mereka boleh jemput kelab ni untuk hantar pemain. Jadi sekiranya pemain itu pemain yang talented, pastinya dia akan dapat peluang dan ruang. Jadi itulah dia. Kalau nak budak-budak ini nak cari orang yang mengajar mereka badminton, seeloknya mereka cari kelab-kelab yang berada di daerah mereka. Tapi semua daerah ada ke Pak Long? Almost ada. Almost ada. Itu merupakan satu inisiatif yang baguslah untuk mencari bakat-bakat baru ataupun generasi yang barulah untuk sukan badminton ni. Dari segi sukan badminton, apa yang Pak Mus dapat lihat boleh membantu dalam ekonomi Negeri Sembilan ataupun ekonomi sukan sendirilah? Dia semua sukan pun sama. Dia sebenarnya dia boleh merancangkan industri sukan. Bila kita punya nation kita is a sport nation, state kita is a sporting state kan.
So pastinya industri berkaitan dengan sukan ni akan rancak apa dia dengan macam-macam lah. Macam hari ni kita tengok. Kemungkinan nanti dekat di Palong pun akan buka court baru kot. Itu lebih fasilitinya. Betul lah. Fasiliti sukan juga perlu kita upgrade ya. Fasiliti sukannya, kemudian peralatan sukannya, ya, macam-macam lah ya. Jadi pemakanannya, semua ini adalah industri ya, yang boleh kita dikembangkan dari masa ke semasa lah. Okey Pak Mus, itu dari segi ekonomi untuk sukan di Negeri Sembilan ni. Jadi ada tak program untuk Suknes ni memang ialah untuk orang muda, cek bakat baru. Kemungkinan juga warga-warga emas ni mereka nak juga main sukan. Tapi mereka tak boleh sebab apa, dah had umur tu dah limit. Mereka tak dapat masuk. Jadi mungkin Pak Mus ada tak idea macam nak buat untuk sukan warga emas pula? Sukan warga emas tu belum terfikir lagi lah. Tetapi apa yang Pak Mus sebut awal tadi, iaitu akan ada satu lagi program untuk membudayakan sukan di kalangan rakyat Negeri Sembilan yang akan bermula pada bulan April nanti. Tunggu. Bulan April tu bulan raya tu nanti. Yes. Lopeh kita makan lomang. Makan gondang, kita akan mulakan. Jadi bagi pendengar dan penonton di FB Live, kalau anda merupakan seorang warga emas, nantikan bulan 4 ni kemungkinan kita ramai-ramai boleh main sukan. Okey, itu dari segi kejohanan dan sebagainya untuk badminton. Dan Pak Mus boleh juga kongsikan kalau Pak Mus ada rasa macam untuk Suknes ni, ada tak mana-mana ibu bapa yang nak hantar, tapi contohlah ibu bapa ni dia nak hantar anak dia ke Suknes tapi dah tak sempat. Jadi kalau kejohanan yang lain mereka boleh hantar tak? Terpulang dia akan ada banyak kejohanan. Suknes ini adalah yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Sembilan. Tapi sebenarnya ada banyak lagi persatuan, kelab-kelab yang juga menganjurkan kejohanan-kejohanan seumpama itu. Contohnya badminton. Banyak yang ada di Negeri Sembilan ni yang buat pertandingan bola. Jadi dia boleh pergi mana saja, tak ada masalah. Cumanya Suknes ini dia mewakili DUN masing-masing. Di DUN masing-masing. Dan peluangnya lebih besar lah. Lebih besar. Di mana dia boleh bertanding di peringkat DUN dia, dan yang wakil DUN itu akan pergi ke peringkat negeri. Tetapi ada saja pertandingan-pertandingan yang dibuat oleh persatuan-persatuan ini di open. Siapa-siapa boleh masuk. Tak ada masalah. Itu bagi ibu bapa yang sedang dalam keraguan lah untuk menghantar anak-anak dia ke mana. Jadi Pak Mus, untuk sukan, contohlah sukan takraw pula. Sekarang ini sedang berlangsungnya sepak takraw daripada pukul 8 pagi tadi sudah berlangsung, dan rata-rata pun memang ramai sedang menumpukan perlawanan di hadapan kita ni. Jadi Pak Mus rasa adakah sukan sepak takraw ni antara pemenang-pemenang ni mereka bakal diserap masuk ke pasukan Negeri Sembilan, iaitu di peringkat STL, Sepak Takraw League? Itu yang Pak Mus sebut tadi, bahawa persatuan sedang memerhati, MSN sedang memerhati bakat-bakat baru, ya, sebab kita ada satu regu khas bawah 21 tahun. Kita ada tiga regu dalam satu pasukan. Dua regu ni open, satu kita letakkan bawah 21 tahun. Jadi maknanya kita nak bakat muda ni. Jadi kita dah mula perhatikan ada talent, new talent. Jadi maksud Pak Mus ada pemerhati, maksudnya di 4 acara sukan yang dipertandingkan, iaitu futsal, takraw, bola jaring dan badminton, memang ada pemerhati ataupun scout yang tengok talent-talent baru ni. Yes, betul. Semua sukan ada tim yang akan sedang meninjau, sedang melihat, sedang memerhatikan bakat-bakat baru ini yang boleh kita ketengahkan. Okey, baik Pak Mus, sekarang ini kita nak berhenti rehat dulu Pak Mus. Kita nak terus ke laporan sepak takraw bersama dengan Khairul Ashraf di Center Court. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Baik, sekarang ni saya berada di gelanggang Center Court Paroi bagi melaporkan kejohanan sepak takraw Sukan Negeri Sembilan Suknes 2024, di mana seawal pukul 7.30 pagi tadi kelihatan atlet-atlet sudah pun melakukan aksi panas badan yang mana melibatkan 33 DUN di Negeri Sembilan. 4 sukan dipertandingkan, antaranya sukan sepak takraw, bola jaring, badminton dan futsal. Alhamdulillah pagi ini cuaca cerah, jadi sama-sama kita doakan kejohanan Sukan Negeri Sembilan Suknes 2024 berjalan dengan lancar. Kejohanan sepak takraw berlangsung 2 tempat untuk pengetahuan anda, di Center Court dan juga di Dewan MSN, di mana seawal pukul 8.30 pagi tadi sudah pun berlangsung perlawanan regu A peringkat kumpulan melibatkan ataupun DUN Kelawang bertemu DUN Pilah. Setakat pukul 10.30 pagi tadi di Dewan MSN melibatkan regu pertama terbuka, DUN Juasih menang bertemu DUN Sereman Jaya.
dengan mata 30-16. Kali terakhir kejohanan Sukan Negeri Sembilan pada tahun 2017 melibatkan 10 acara dipertandingkan. Kejohanan sepak takraw akan berlangsung selama 3 hari, bermula hari ini sehingga hari Ahad, dan pada pukul 4 petang nanti perarakan masuk 34 kontijen bagi majlis perasmian yang dijangkakan pukul 5 petang yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan. Sekian saja dahulu laporan semasa kejohanan Sukan Negeri Sembilan Takraw SUKNES 2024. Okey, itu dia antara laporan yang dapat dikongsikan oleh Khairul Ashraf yang sedang berada di Center Court untuk Sukan Sepak Takraw. Jadi itulah dia juga antara apa yang dapat kami kongsikan ketika ini kepada anda yang sedang mendengar dan juga menonton di FB Live Negeri FM. Dan ketika sebentar lagi juga Pak Mus, kita akan ada acara perasmian yang akan berlangsung pada pukul 4 petang nanti dan juga akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Utama Aminuddin Harun. Jadi itu saja daripada kami. Mungkin Pak Mus boleh juga kongsikan sedikit sepatah dua kata lah semangat kepada atlet-atlet yang sedang menonton juga ni. Okey ya pertamanya kita akan berjumpa petang ni lagi sekali dalam acara perasmian. Sebab Mus harap semua atlet, semua pegawai pasukan semua akan bersama-sama kita rekodkan sejarah baru, alaf baru ya 2024 SUKNES 2024 kita rasmikan pada hari ini. Dan selepas tu harapan Pak Mus ialah supaya semua pasukan akan dapat mengambil bahagian dengan penuh semangat kesukanan, dengan penuh rasa kekeluargaan anak-anak Negeri Sembilan. InsyaAllah. Itulah dia daripada Yang Berhormat Mustafa Nagor Adun Palong juga merangkap Exco Belia dan Sukan Negeri Sembilan. Dan kita nantikan laporan seterusnya pada pukul 4 petang nanti. Terima kasih.